Terima kasih Nur Lela. Salam sejahtera dan salam hormat. Perkembangan COVID-19 di Sarawak. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan bahawa kluster jeti diisytiharkan tamat hari ini. Kluster jeti ini merupakan salah satu kluster di Kuching yang dikesan pada 19 Julai lalu. Menerusi kenyataan, JPBN berkata kluster ini melibatkan sebuah jeti kapal perikanan di Pending Sarawak dengan 2 kes positif COVID-19 telah dikesan dan kesemua kes telah pulih dan discharge dari hospital. Secara keseluruhan, seramai 68 kontak terdiri daripada 29 orang warga negara tempatan dan 39 orang bukan warga negara Malaysia telah disaring. Kluster jeti Kuching telah dikenal pasti berpunca dari jangkitan tempatan iaitu jangkitan di dalam komuniti. Sementara itu, sebanyak 7 kluster di negeri ini masih aktif melibatkan seramai 62 orang kes. Hari ini tiada kes positif COVID-19 dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal 682 kes. Seramai 4 orang masih menerima rawatan di wad isolasi hospital dan jumlah kematian kekal 19 orang. Dalam pada itu, seramai 21 pesakit dalam siasatan baru dilaporkan dan 2 kes masih menunggu keputusan ujian makmal. Kawasan Telaga Air, Pantai Damai dan Lunduk Sematan akan dibangunkan sebagai pusat tarikan pelancong. Menurut Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng, ketiga-tiga kawasan ini berpotensi menarik ramai pelancong sekaligus membuka ruang bagi pembangunan sosioekonomi penduduk di kawasan berkenaan. Datuk Patinggi Abang Johari berkata setiap kawasan tersebut memiliki tapak-tapak Ramsar yang dilihat akan menjadi destinasi ekopelancongan terkenal di Sarawak. Saya berkesempatan naik bot melihat potensi daripada muara sungai Telaga Air ini hingga ke hujung kampung Aur. Dan saya lihat bahawa potensinya begitu baik untuk menarik spot fishing dan juga dapat menarik para pelancong untuk melihat kawasan Ramsar wetland yang bagi tarikan kepada kawasan ini. Jelas Ketua Menteri, perancangan pembangunan infrastruktur bagi menghubungkan kawasan Telaga Air dan Pantai Damai kini sedang dilakukan. Manakala projek Jambatan Batang Rambungan yang bakal menghubungkan penduduk di Lunduk Sematan Teluk Melano sekaligus memendekkan tempoh perjalanan dijangka siap pada tahun 2022. Justru lawatan beliau ke Telaga Air kali ini juga adalah untuk meninjau kawasan cadangan penambahbaikan di Sungai Telaga Air. Katanya kerajaan negeri dengan kerjasama Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA dan Majlis Perbandaran Padawan akan merancang inisiatif tersebut agar ia dapat dimasukkan ke dalam rancangan Malaysia ke-12. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada sidang media selepas taklimat pembangunan Telaga Air oleh LCDA di Telaga Air Kuching. Evolusi pengurusan hal ehwal Islam di Sarawak dalam menempa pencapaian yang cemerlang merupakan kesan daripada kesungguhan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS sepanjang melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan sejak 30 tahun lalu. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng memberitahu kecemerlangan tersebut juga adalah hasil kerjasama strategik semua pihak, khususnya pertubuhan-pertubuhan Islam bukan kerajaan. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari, perkembangan JAIS sejak penubuhannya juga telah menggambarkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial yang dinikmati masyarakat di negeri ini. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada JAIS kerana menyahut seruan dasar ekonomi digital Sarawak menerusi pewujudan aplikasi dalam talian seperti aplikasi e-Masjid, e-Hidayah dan e-Dakwah. Justeru beliau berharap JAIS dan agensi-agensi Islam yang lain di negeri ini terus mempertingkatkan usaha memartabatkan syiar Islam dalam masa yang sama memelihara keharmonian bersama penganut agama lain. Ketua Menteri berucap demikian bersempena sambutan Jubli Mutiara JAIS di Masjid Darul Hana Kuching. Turut diadakan pelancaran logo JAIS yang disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud.
Pejabat Pendidikan Daerah PPD Limbang diminta membuat kertas cadangan untuk membina baharu Sekolah Kebangsaan SK Lubuk Tekuruk untuk diajukan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Ia perlu dibuat dengan segera kerana sekolah tersebut terdedah dengan bahaya tanah runtuh. Sapit Menteri Pengangkut Hasbi Habibullah madah ke sekolahnya Tibalat Semak. Sungai meningkatkan risiko berlakunya hakisan. Jadi saya minta kepada PPD tu kita buatlah kertas kerja, paper seawal mungkin, jangan tak payahlah nak tunggu itu. InsyaAllah kami selaku wakil rakyat, saya, Wabi Paulus, Wabi Rahman, kami akan bawa lah benda ni ke atas insyaAllah. Kalau boleh secepat mungkin, I don't mind to bring it also direct to the kementerian di Kuala Lumpur lah. Dalam pada itu, mengulas mengenai SK Tanjung pula, katanya murid akan meneruskan sesi persekolahan di bangunan sekolah yang baru bermula esok. Bangunan sekolah sebelum ini tidak lagi digunakan kerana kejadian tanah runtuh kerap berlaku di situ. Para peniaga di Bandaraya Kuching didapati patuh terhadap penetapan harga siling pelitup separuh muka 3 lapis di peringkat runcit daripada RM1.20 kepada RM1 seunit. Tinjauan RTM menyaksikan peniaga menurunkan harga pelitup separuh muka serta mempamerkan tanda harga seperti yang telah ditetapkan kerajaan. Bagi Melissa Lim Chin Sia yang merupakan seorang ahli farmasi, beliau menyambut baik langkah tersebut kerana ia dilihat membantu meringankan beban masyarakat sebagai langkah pencegahan COVID-19. This is so that everyone can afford to have this mask, because mask is actually the primary protection for this COVID-19. So those from the moderate income or those can actually afford to buy the mask and wear it every day. Sementara itu, beberapa warga Bandaraya Kuching yang ditemui berharap kerajaan terus mempertimbang harga tersebut kepada kadar yang lebih rendah kerana ia telah menjadi kewajipan ketika berada di tempat awam. Pelitup muka sudah menjadi satu keperluan harian, keperluan harian. Jadi ianya kena guna dan kena pakai buang. Kalau boleh di bawah RM1 tu lagi bagus. Kita senang lagi tukar dia selalulah. Sebab risiko pakai mask ni pun ada juga risiko dia kalau kita pakai dengan tempoh yang panjang kan. Yang sekarang ni kita tahu sudah turun lah, tapi bagi pendapat saya ni baguslah kalau turun sikit lagi. Sebab penggunaannya memang selalulah kalau pergi pasar kan kena pakai, pergi mana-mana pun kena pakai. So kalau ulang alik beberapa kali, so kita memerlukan mask yang topeng yang banyak jugalah. Sebab esok dah mula sekolah. Sekolah anak-anak semua kena pakai mask. Mun yang anaknya seorang dua orang okey juga. Mun yang ramai-ramai anaknya 4-5 orangnya pakai mask sikit sehari. Mun demiak tu si dapat sikit sehari. Bekal lagi dalam beg at least 2 ke. Macam ya. Berkuat kuasa semalam, harga siling pelitup separuh muka 3 lapis di peringkat runcit diturunkan kepada RM1 seunit manakala 95 sen seunit bagi harga borong. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Lela di Angkasa Puri. Silakan Lela.